tak boleh pagar rumah, tapi dalam rumah ni penuh dengan jin dengan apa segala macam, tak boleh. Itulah makam tu dia mari cerita kat anak. Kenapa rumah dia jadi macam ni? Makhluk halus. Apa ni nyamuk berkumpul dalam tandas. Lepas tu habislah pelik-pelik dia kata. Dalam makhluk banyak dalam rumah. Tak. Anak kata ada pagar rumah, ada dia kata. Kita pergi tengok, memang dia pagar rumah lah, pagar kat luar semua, tapi dia tak buang makhluk-makhluk halus. Dan dia niat pagar makhluk halus. Maka makhluk halus yang kat dalam tak boleh keluar. Hatta nyamuk-nyamuk pun tak boleh keluar. Bukan sekadar jin, nyamuk tak boleh keluar. Duk berong dalam rumah. Yang dalam tandas penuh sini, penuh tempat-tempat gelap penuh dengan nyamuk. Ya Allah, bila kita buka balik pagar tu, baru keluar. Ya Allah. Kadang tak faham sistem. Kaedahnya kena, dalam rumah ni kena bersih dulu. Contoh nak bersih rumah, apa dia kaedah amalan? Kaedah sunnahnya baca surah Al-Baqarah 3 kali. 3 kali surah Al-Baqarah, baca tengah-tengah rumah. Lepas tu azan 4 penjuru. Tapi sebelum tu kalau boleh basuh rumah tu, buang, cari bahan-bahan, benda-benda yang menyebabkan aura negatif masuk dalam rumah. Benda sihir ke apa ke, kena clear semua sekali. Orang hantar ke apa semuanya kena clear. Tapi orang yang duduk rumah flat susah. Orang yang duduk rumah flat ni yang masalah. Rumah kondo, rumah flat. Anak tak galakkan antum duduk rumah flat, duduk rumah kondo. Tapi sebab apa? Anak berong. Jadi sebab apa? Sebab di rumah flat ni, di satu rumah hanya bilik. Jadi kalau satu rumah masalah, habis rumah-rumah lain sekitar dalam rumah flat tu bermasalah. Kondo pun sama. Rumah atas kena sihir, rumah bawah pun kena juga. Habis kena. Kiri kanan habis. Lekat. Jadi susah tahu nak berubat rumah-rumah kondo. Ni pengalaman anak kajian-kajian kita. Lepas tu nak pagar susah tu orang tua-tua. Suruh cari rumah biar ada ruang pusing. Rumah duduk tengah, tanah kan, tanah. Rumah duduk tengah biar kita boleh keliling. Baru boleh pagar rumah. Kalau rumah bersama macam rumah teres gini, boleh pagar depan belakang gitulah. Pagar cara gaib lah. Tapi tak kukuh lah. Pagar tu tak kukuh. Satu, pagar tak kukuh. Boleh pagar tapi tak kukuh. Rumah kena clear. Kena bersihkan. Cara bersihkan rumah ada macam-macam kaedah. Selain daripada kita baca Quran, Al-Baqarah 3 kali, dengan azan 4 penjuru, kita boleh basuh rumah dengan limau nipis. Ambil air, contoh air telaga ke, air kolam masjid ke, ambil air yang positif. Kan kolam masjid orang pergi ambil, orang duk baca, orang duk azan, orang duk semayang, bunyi air kolam masjid tu duk dapat, duk serap Al-Quran, dan orang-orang alim duk ambil wuduk apa semua, air tu ada positif dia. Ambil air kolam masjid, minta dengan orang masjid lah, jangan pergi curi. Jangan pergi curi. Ya, full surah. Jangan pergi curi. Ambil batu babuh dan tabung ke, minta dengan AJK masjid ke, minta izin ke, bawa balik boleh 1 baldi. Maka letak di ruang dalam rumah kita, ambil lah limau nipis perah. Bacalah apa-apa pun, bismillah ke, Fatihah ke, selawat ke, dengan niat. Moga-moga ada keberkatan dengan apa yang kita baca, dengan limau nipis yang kita pegang. 9 biji ke 7 biji ke terpulang, tak ada hal. Bubuh lagi. Ambil, anak bagi mudah aja. Lepas tu ambil apa dia panggil, lada hitam, bubuh, ambil segenggam, tak apa, garam kasar, bubuh. Kalau ada kasturi, bubuh minyak kasturi. Kalau ada daun bidara, ambil daun bidara, daun, duri-duri tu buanglah, ambil daun saja, ramah-ramah bubuh dan tu semua bahan-bahan. Dia jin ni dia ada yang dia yang dia tak boleh. Ada setengah jin dia allergic dengan limau, ada setengah dia allergic dengan garam, ada setengah dia allergic dengan lada hitam. Jadi kita campur 2, 3, 4 bahan ni. Ada setengah dengan kasturi. Campur, bubuh, kacau, mop rumah dengan benda tu. Mop rumah, bersihkan dulu. Jangan mop dalam debu-debu. Jangan mop dalam debu-debu. Bersihkan debu semua dulu, clear habis. Kalau rumah 2 tingkat daripada atas sampai bawah, dan bersih, lepas tu baru last kali baru guna air yang kita baca tadi, yang kita campur bahan-bahan, dan kita baca lah sikit. Mana masa baca Baqarah tu 3 kali, baca depan air tu, biar dapat nur Baqarah tu ke air tu, insya-Allah. Kita bacalah Fatihah, baca ayat kursi, baca 3 kul, selawat, baca surah Kahfi, baca Baqarah. Jadi benda-benda ayat-ayat tu untuk orang kata apa, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat ayat-ayat tu, moga air ni jadi air yang kita tu jadi barakah, jadi orang kata apa, wasilah untuk
kita tolak kejahatan-kejahatan dalam rumah. Maka kalau nak mok daripada atas dulu. Kalau rumah 2 tingkat, kalau rumah setingkat daripada dapur dulu, daripada dapur keluar ke depan. Nah, mok. Lepas tu barang-barang semua ni kita tapislah bubuh botol sembuh. Kalau almari belah-belah atas ni sembuh, belakang-belakang almari, belakang pintu sembuh kasih clear. Nah, lepas sembuh, barulah kita dah baca dah tadi kan. Lepas sembuh, lepas mop, lepas apa dah clear, habis semua tolak keluar habis. Nah, dah clear, lepas tu azan. Azan ni pak penjuru rumah dan azan tengah-tengah rumah. Nah, pak penjuru dengan niat, masa azan dengan niat. Sekiranya ada makhluk halus duduk rumah aku ni, ada apa-apa tak baik ke apa, ya Allah, minta perintahkan, ya Allah keluarkan daripada ni. Keluarkan kejahatan daripada rumah aku ni. Ini sebut dengan Allah Ta'ala, minta. Tambah baca lah, bubuh apa ayat Quran yang antum tahu, yang antum belajar ayat ruyah ke apa, baca lagi, tak ada masalah pun. Beres. Dan rumah, kat luar rumah, keliling rumah pun kena siram-siram juga air, keliling. Lepas tu barulah kita nak pagar rumah. Nah, kat luar, depan pagar, beres. Dan rumah, kat luar rumah, keliling rumah pun kena siram-siram juga air, keliling. Lepas tu barulah kita nak pagar rumah. Nah, kat luar, depan pagar, penuh. Satu rumah ni kuat dia kena sihir. Masa kita siram dia punya pagar rumah, masa kita siram, keluar yang tergantung kat pagar. Masa kita siram, berasap. Lepas tu tengok, tergantung dengan benang kuning, tulang macam-macam tulang lah, pelik-pelik tu gantung, besi lah, tulang lah apa. Kita ambil, buang. Allahu Akbar. Kadang sihir ni, dia gantung kat pagar, kita tak nampak. Kita pagar ni kalau boleh, yang boleh keliling. Nah, kalau rumah antum tak boleh keliling, hanya ada depan belakang, cukup duduk dalam rumah tak apa dah. Baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum tu ayat 1000 ayat kembar dia panggil. Nah, waktu tu panggil ayat kembar. Ayat laqad ja' tu baca 70 kali. Nah, 70 kali dengan macam mana? Antum duduk tengah-tengah rumah, ngadap kiblat, antum baca, antum bayangkan ayat ni duduk mengelilingi rumah antum. Barakah ayat ni menjaga rumah antum daripada segala kejahatan jin, iblis dan syaitan. Kalaulah jenis rumah flat atau rumah yang tak ada tepi kiri kanan ni, nah ada belakang depan je, masa baca, masa tu bayangkan. Nah, selepas dah clear semua. Mana bayangkan ayat ni kita baca dan bayangkan nur, barakah semua ni duduk mengelilingi rumah kita. Ayat-ayat kita baca, bayangkan ayat tu duduk mengelilingi. InsyaAllah. Dan kalau rumah yang boleh keliling, mana rumah duduk tengah, tak ada tanah keliling, tu guna anak batu. Ambil anak batu 70 biji, bacalah kerja sekali, letak, pijak dengan tumit. Kunci dengan la alif. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau pijak dengan tumit, la tataharrak dzarratan illa biidznillah. Kerak la alif. Satu sehingga 70 kali bergabung depan. Atau bajet lah berapa 70 biji batu tu berapa kali langkah. Nah, guna anak batu kerikil je. Jangan pelik-pelik. Nah, baca ayat, kita baca, tiup kat batu tu, letak, pijak dengan tumit, dengan la alif. Dengan la alif saja ke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke, atau la taharraf ke, pusing, satu, dan kita bajet biar dapat 70 biji ni, berdapat keliling rumah. Sampai depan tempat yang sama balik, tutup situ. InsyaAllah, Allah jaga. InsyaAllah, Allah jaga. Ada belalang pelesit yang belalang pelesit. Ain tawalla qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Baca sekali, terus 2 kali keliling, 3 kali keliling, 4 kali keliling. Keliling ni ayat akhir surah Taubah. Antum kena bayar. Kalau jenis rumah macam rumah flat atau rumah kondo atau rumah belakang depan je.